Hei, tenang. Baik. Tu dia. DAP pun tak ada panas saya, tak ada apa sekarang. Maknanya lebih kurang MCA lah, lebih kurang gitulah. Maka kita tak tahu. Patipah ni duk mengkayakan puak-puak dia. Hari tu 12,000 ya. Mana naik bunyi 18,000 gaji. Kata kalau nak ahli sunnah kan masuk pah lah. Tak pah tu gapo, pah tu gapo. Ni aziz itu menyalahi dengan agama. Jadi dalam ni menyalahi duk celak ke sebab 20. Islam dalam bahaya. Islam dalam bahaya. Jadi saya ada dengar jugalah video tu Islam dalam bahaya. Kata Islam dalam bahaya ni tahun 80 lagi. Apabila ada parti politik, maka Islam bahayalah. Pasal berebut nak naik, nak menang ni. Nak menang. Masa tahun 80-an, orang pakai luar pendek. Orang tak pakai tudung. Bank Islam tak ada. Universiti Islam tak ada. Tapi zaman kita ni, Dan sajalah aku nak selitkan juga. So aku nak bawa dengan hampa seorang ni ustaz pondok. Apa pandangan dia terhadap kerajaan hari ni? Apa pandangan dia terhadap kerajaan Madani yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim ni? Jadi ada ini daripada Kelantan. Okey, alright. Tak apa. Jom sama-sama kita dengar apa yang dikatakan oleh seorang ustaz ni. Dan dengarlah luahan Tuan Guru Haji Abdullah Samaah Najmiyah Pondok Geting Tumpat tentang PAS Kelantan sekarang. Ini ulama pondok ni kita kata. Kan? Ulama pada aku orang agamawan yang tak berpolitik, yang tak main politik, yang betul-betul fokus dengan kerja agama dia, tu aku salute. Sebab kalau ustaz-ustaz yang berpolitik kita boleh tahu cenderung dia terhadap parti dia sudah pasti ada punya. Mesti ada punya. Jadi jom kita dengar apa yang dikatakan oleh ustaz ini. Nasihat. Jadi kita semua seluruh orang Melayu, kita angkatlah orang Melayu ni duduk jadi ketua negeri kita. Khususnya Parti UMNO bersama-sama dengan Anwar Ibrahim ini. Pasal Anwar Ibrahim ini, cerita huduh dia belum ada jadi menteri itu, bila dia jadi Perdana Menteri, bagi saya duk perhati tak kau. Hei, tenang. Baik. Tu dia. DAP pun tak ada panas saya, tak ada apa sekarang. Maknanya lebih kurang MCA lah, lebih kurang gitulah. Maka kita tak tahu. Patipah ni duk mengkayakan puak-puak dia. Hari tu 12,000 ya. Mana naik bunyi 18,000 gaji. Lepas tu dia bantuan ni. Jadi duk sombong puak-puak dia je. Lepas duk kata, duk pelawak dia. Warga bagi pelawak duk kata, kalau orang marah kau patipah dia kata dajah. Dia kalau orang nak betul patipah dia, maka dia kata, tahu iblis. Dia. Jadi orang korek, paling orang korek. Jadi dia pondok saya jelas ni, gapo dia dulu. Besar jegut ni, UMNO dulu ni mengukuhkan agama. Selamat tak ada gapo-gapo. Maka kalau harap bertepah, dia kata kepada Datuk Najib rasuah. Sedangkan dia sekali dengan Muhyiddin tu apa cerita? Duduk dalam kedai mahkamah, Muhyiddin tu lalu ni. Dan bunyi-bunyi kata 20 tahun lebih kalau sabit lalahan 20 tahun. 2 kali Najib lagi teruknya. Itulah dia duk macam-macam duk tipu, duk menja orang Melayu, menja ahli sunnah wal jamaah. Paduk pelawak kau orang. Dia kata kalau nak ahli sunnah kan masuk pah lah. Tak pah tu gapo. Ni aziz itu menyalahi dengan agama. Jadi dalam ni menyalahi duk celak ke sebab 20. Kita tak boleh betul. Bila kita betul, maka dah bagai-bagailah dia. Dia marah, dia murka, dia laknat pada kita duk betul. Sedangkan Nabi kata, "Iza zaharal bid'u wa sakatal alimu fa alaihi laknatullah." Apabila zahirlah bid'ah, umpamu duk kata kepada hak sebenar ahli sunnah wal jamaah ni, ahli sunnah ni wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar
walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Ahli sunnah ni bukan pah ahli bunuh, ahli belawak, ahli kepentingan diri. Tak ada ahli sunnah, kacau ahli sunnah. Kita tegur ni dia macam-macam kata dajjal. Kita apa? Nabi kata mal'un, tak boleh tegur. Dia pun mal'un dah. Kita tegur ni, larang tegur tu kau mal'un lagi dah. Itulah wahai saudara sekalian. Kita orang kena reti, kita kena bersatu. Dan kita ada dah bertikir lebih kurang. Mengundi sekali ni masalah umpama orang panggil cakting ke apa begini, kita bersatu kali ni. UMNO wajib bersatu. Kita lawan buat penjahat Muhyiddin ni sekali dengan Dr. Mahathir ni, ini sebenarnya penjahat terhadap ahli sunnah, penjahat terhadap orang Melayu, penjahat terhadap ekonomi. Kerana dia rasuah dia 2 kali ganda. Dia kata tu kalau abang sabit kesalahan, maka sekarang tumbuh tu mana lagi nanti dajjal rasuah nanti tu dah kancah rasuah, penjahat rasuah. Mari kita bersatu bersama UMNO, bersama dengan Anwar Ibrahim. Kita sokong, kita tumbangkan kita tumbangkan Muhyiddin, kita tumbang pokok demo tu. Dr. Mahathir kita tumbangkan dengan kita percaya kepada UMNO. Datuk Najib hari tu, kalau sekiranya Datuk Najib tak kalah kereta api daripada Kuala Lumpur sampai ke Tabah tu, orang pergi Kuala Lumpur pergi kerja, tak ada mati di jalan banyak. Ini tak. Maka itulah saya nasihat. Mari kita bersatu bersama-sama dengan UMNO, bersama dengan Arwah. We kalah dah kalau ada orang wayang guna itu mal'un, buat mal'un dia mal'unnya lebih pada dajjal mal'un. Wallahu ta'ala alam sekian. Alright. Lebih daripada dajjal. Sebab tu Hadi Awang dia menggelarkan orang dajjal. Dia menggelarkan parti lawan dia yang tak sehaluan dengan dia, yang tak jadi kerajaan, dan dia pula jadi pembangkang yang meroyan, sakit hati, sakit jiwa, menggelarkan orang dajjal. Dan hari ni PAS lebih mal'un. PAS mal'un kepada mal'un dan kepada mal'un lebih tinggi daripada mal'un. PAS, parti PAS. So, aku nak bawa dengan hampa juga dengan ustaz ni. Aku pun lupa lah, aku rasa aku tak share lagi Ustaz Kampung Rusila. Dan Ustaz Kampung Rusila ni selalu keluarkan video-video berkaitan ni kemengarutan parti PAS ni. Betapa karut dan marutnya parti PAS ni. Sebab Hadi Awang kata dajjal. Itu macam-macam tu dia kata. Dia kata kawan ni lawan Quran. Kawan ni hina Islam. Kawan ni mempersendakan Islam. Kerajaan ini dia nak buang Islam daripada perlembagaan. Kerajaan ini mengangkat Isdegil, Itiraf Isdegil. Macam-macam tuduhan-tuduhan yang jahat yang keluar daripada mulut Abdul Hadi Awang. Perkataan-perkataan yang tak sepatutnya dikeluarkan oleh seorang yang katanya digelar seorang ulama. Ulama mulut sangat-sangat baik. Ulama mulut tak jahat. Ulama kalau dia buka mulut untuk nak menarik orang mendekati kepada agama Islam. Akan tetapi, kalau Hadi Awang buka mulut, apa pergi tanya orang-orang bukan Islam? Apa pandangan mereka setelah mereka dengar ucapan Hadi Awang? Apa pandangan mereka terhadap Hadi Awang ni? Buka mulut saja, orang jadi benci. Orang jadi memang tak suka. Fed up dengan cara Hadi Awang. Jadi jom kita dengar apa yang dikatakan daripada Ustaz ni. Islam dalam bahaya. Kok mana pula? Bantu aku like, komen dan subscribe. Ramesh mesti baru bangun tidur kan? Betul ya Ramesh? Sebab Ramesh dia akan bekerja sampai esok sampai pukul 5 pagi lagi. Betul ya Ramesh? Jadi bantu aku like, komen dan subscribe. Jom kita layan. Apa dia? Islam dalam bahaya. Islam dalam bahaya. Jadi saya ada dengar jugalah video tu Islam dalam bahaya. Jadi Islam dalam bahaya kok mana pula? Kan zaman kita ni dakwah tersebar. Dalam TV pun ada kuliah Universiti Islam Antarabangsa ada, Bank Islam ada, Perkim ada, Jakim ada, Yadim ada,
Jamaah Tabligh ada, ABIM ada, Universiti Islam ada, banyaklah, maknanya banyak. Banyak. Jadi tahun 80-an dulu kedengaran dah. Tak berhenti pun. Kata Islam dalam bahaya ni tahun 80 lagi. Apabila ada parti politik, maka Islam bahayalah. Pasal berebut nak naik, nak menang ni. Nak menang. Masa tahun 80-an, orang pakai luar pendek. Orang tak pakai tudung. Bank Islam tak ada. Universiti Islam tak ada. Tapi zaman kita ni, sekarang ni 2000 lebih ni, makna banyak lah. Sekolah tahfidznya, sekolah Zainal Abidinnya kalau Terengganu, Unizanya ada. Dan macam-macam maknanya sekolah-sekolah agama, pusat-pusat tahfiz. Orang hafal Quran pun puluh-puluh ribu, kok ratus ribu sekarang ni. Orang belajar agama pun ratus ribu. Di Mesir ni pelajar kita maknanya ribu-ribu, di Jordan ribu-ribu. Jadi Islam dalam keadaan bahaya lagu mana pula? Kalau ikut bahaya, ikut orang politik, memang orang politik ni, dia kira bahaya tu nak ambil kesempatan untuk kata dia baik, dia bagus, dia jual Islam. Kalau dia kena kata bahaya, wafatnya Rasulullah, Islam bahaya dah, berlakunya reddah. Mari Sayyidina Umar orang bunuh Sayyidina Umar, bahaya. Mari Sayyidina Osman pun Islam dalam bahaya. Mari Sayyidina Ali, Islam bahaya. Islam bahaya semua. Di Gaza kalau nak ikut, di Gaza bahaya. Di Yaman Islam bahaya. Syiah ambil bunuh orang Sunni. Di Syria bahaya. Di Iraq bahaya. Kat mana tak bahaya? Tapi kita di Malaysia ni, Allah kita nak berdakwah. Allah kita. Tak ada orang larang, tak ada orang bunuh orang berdakwah. Orang mengaji Quran, orang mengaji Tarannum, orang mengaji tajwid, orang mengaji qiraat. Allah kita maknanya. Orang pakai jibak dengan tahun 80-an dulu. Orang pakai luar pendek dengan orang pakai tahun 80-an dulu. Dengan tahun 2000 ni. Molek ni. Kalau ikut zaman 80-an dulu dengan takfiri lagi pula capur. Takfiri. Sesak takfiri tu, pahaman tu. Hulu tu sesak. Siapa mengkapirkan sesama Islam tahun 80-an. Hari ni, dari segi amali kurang dah. Tapi hak adanya dari segi lisan. Kata melalui mulut, dajjal, munafik, musuh Allah, musuh Islam. Islam dalam bahaya. Bahaya kok mana pula? Bahaya Islam ni atas kita. Atas kita. Hari ni, terlalu banyaklah kerja-kerja Islam yang boleh kita buat, yang sedang dibuat. Dan kerajaan pun buat banyak. Banyak. Kalau hampa tengok kan, agensi kerajaan apakah ataupun masjid tahfiz mana-manakah yang sekarang ni bermasalah dan kerajaan Malaysia sedang mengancam tutup pondok kah, tutup masjid kah, masjid itu berlaku macam-macam terhadap agama Islam. Berlaku ataupun tak? Jadi bila tak berlaku semua tu, kod celah bedah mananya Islam terancam? Aduh. Cumanya kita tengok orang politik ni, dia tak puas hati semua. Tak puas hati semua. Dia tak bolehlah melampau. Macam zaman Sayyidina Ali, tak puas hati. Akhir siapa mengkapirkan Sayyidina Ali, mengkapirkan kerajaan, bunuh Sayyidina Ali. Zaman Sayyidina Osman, bunuh Sayyidina Osman. Zaman Muawiyah, berlakunya peperangan. Zaman Khalifah Abbas Amawiyah, berlaku peperangan. Sesama Islam masa tu berebut politik. Bunuh siapa korek mula kubur pun ada berlaku. Abbasiyah apabila menang, dia berperang dengan Amawiyah, panggil makan. Ketua-ketua pemimpin lama Amawiyah, wi makan. Dalam wi makan bunuh pula. Zaman ulama-ulama zaman Imam Ghazali pun, kalau nak kira kucalan berlaku, Islam dalam bahaya. Tapi dok pun kesapa gitu lalu. Ada ulama kita zaman sekarang, asatizah berapa puluh ribu, yang mengaku ulama berapa ribu, mufti lagi. Dia panggil menteri agama lagi. Orang agama ramai sekarang ni. Orang bercakap agama, masjid-masjid semua cakap agama malam-malam. Khutbah Jumaat start daripada Kelantan sampai ke Johor, semua berkhutbah cakap agama. Bercakap agama. Kuliah maghrib, kuliah subuh. Jadi Islam dalam bahaya kok mana pula? Kok mana pula nak perang ke lagu mana kita? Sebarlah Islam, ajarlah Islam yang betul. Ajar Islam yang betul. Jangan ajar Islam ikut parti kita. Jangan ajar Islam ni ikut nafsu kita. Maknanya apa yang ada ini wajib kita bersyukur kepada Allah dan kita kena terus maknanya
menyebarkan Islam lagi ni. Orang Islam duduk di Amerika pun tak rasa Islam dalam bahaya. Orang Islam ada di Rusia pun tak kata Islam dalam bahaya. Bahaya apa Islam? Allah yang jaga. Allah berfirman, in tansurullaha yansurkum. Sekiranya kamu menolong agama Allah, Allah menolong kamu. Padahal ingat dia saja buat kerja Islam. Orang tabligh buat kerja Islam. Kerajaan buat kerja Islam. Orang ABIN buat kerja Islam. Orang Parti UMNO buat kerja Islam. Orang Parti Amanah buat kerja Islam. Pakatlah buat kerja Islam. Kalaulah siapa tak ada Islam langsung ataupun ada Islam dokro ataupun iga ulama boh dalam penjara, tak beri dakwah, tak beri buka sekolah agama, tak beri buat pusat pusat pengajian Islam, itu cerita lain. Ini keadaan maknanya di Malaysia hari ini. Kita bebas mengamali Islam, bebas bersuara, bebas berdakwah. Masing-masing buat sekolah agama, masing-masing buat pondok agama. Kerajaan pula bercakap dengan tajuk Islam, hapus rasuah, buat pusat-pusat pengajian Islam, buat tahfiz. Semua ini menandakan Islam dalam keadaan selamat. Kuat maknanya di Malaysia ini. Malaysia menjadi negara contoh Islam maknanya. Tidak sempurna lah macam zaman Nabi. Tak sempurna macam zaman Nabi. Mari zaman Abu Bakar pun ada masalah. Mari zaman Sayyidina Umar pun ada masalah. Mari Sayyidina Uthman ada masalah. Mari Sayyidina Ali ada masalah. Amawiyah ada masalah. Abbasiyah, Uthmaniyah, jatuh Uthmaniyah ada masalah. Tapi taklah orang Islam di Malaysia ni sampai tahap macam di Gaza, macam di Palestin, macam apa dia di Yaman. Tidak, kita masih lagi kuat maknanya. Kelemahan ada pakai beki. Jadi nak kata Islam dalam keadaan bahaya di Malaysia, ini pelawak, ini bohong. Kalau ikut maknanya orang politik, tahun 80-an tu Islam bahaya dah. Padahal masa tu nak banding dengan ni jauh. Dengan 80-an dengan hari ni jauh. Maknanya Islam tersebar, Islam disebarkan, Islam diamalkan. Dulu mana ada pakai jilbab? 80-an, mana ada pakai luar panjang, ramai pakai luar pendek. Masjid tak ada kelas-kelas agama. Sekarang ni semua ada kelas agama. Jabat agama bawa, dia JAKIM bawa, Yadim bawa, kerajaan bawa, pembangkang bawa, jamaah-jamaah Islam bawa Islam ni. Jadi sebab itu kita kena bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alright. Bersyukurlah kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah. Allah bagi dalam Malaysia, alhamdulillah, agama Islam kita ni tidak terancam, tidak memberi masalah apa-apa. Dekat masjid setiap malam ada ceramah, bukan dekat masjid saja, dekat surau. Malah boleh buat di dalam stadium, dalam dewan. Boleh buat program-program. Hak mana ustaz-ustaz hak yang terkenal apa semua. Boleh buat macam-macam program. Kalau Islam dalam bahaya, itu semua program-program soal agama Islam takkan berlangsung. Tapi alhamdulillah tak berlaku masalah apa-apa. Dan alhamdulillah Allah jaga, Allah bagi kenikmatan. Malah kerajaan hari ni angkat lagi agama Islam. Bawa masuk ke dalam sekolah-sekolah, di dalam pendidikan. Bawa apa? Hadis 40 supaya pelajar-pelajar semua kenal apa itu hadis 40. Tahu. Belum habis sekolah lagi dah tahu dah apa itu hadis 40. Faham tak? Dan sekarang alhamdulillah program-program apa macam-macam. Bandingkan dengan zaman hampa dulu. Zaman Perikatan Nasional. Allahu Akbar. Waalaikumsalam kepada kawan-kawan yang memberi salam. Bantu aku like, komen dan subscribe. Zaman mereka dulu masjid pun mereka tutup. Orang nak pergi semayang pun kena saman. Kena ambil tindakan, siap, kena bawa pergi ke balai polis lagi. Langsung menteri-menteri apa semua hanya duk PKP, kan, demi nak selamatkan kedudukan dia, demi nak dapat jadi menteri dan kekal menjadi Perdana Menteri. Itu saja. Hakikatnya agama Islam entah ke mana. Apa yang berlaku terhadap agama Islam waktu tu? Usrah tak ada. Kuliah duha tak ada, kuliah maghrib tak ada, kuliah isyak tak ada, kuliah subuh tak ada, kuliah duha tak ada, zuhur tak ada, asar tak ada, apa kuliah pun tak ada di bawah pemerintahan Perikatan Nasional. Sebab tu waktu tu Allah uji ekonomi Malaysia jatuh gila-gilanya. Sebab kan ekonomi jatuh gila-gila, agama Islam waktu tu Allahu Akbar, kita boleh tengok orang yang duduk kat rumah tak ada, dia macam tak boleh keluar rumah, hasilkan video hina agama Islam, kata itu, kata ini. Kita pula ni pun balas balik kan, kata kepada bangsa-bangsa lain pula waktu tu. Betapa teruknya polis duk pergi kutip rumah ke rumah pun dah.
Dah berapa ramai dah waktu tu. Kita tak lupa semua tu. Berapa ramai. Hak yang ditangkap disebabkan hina agama. Hina itu, hina ini. Allah. Dan kalau hampa tengok sekarang ni, GISBH ni. Puak-puak Perikatan Nasional pula menjadi pembela. Menjadi pembela terhadap GISBH ni pula. Apa masalah hampa ni? Jadi pembela kuat pula tu. Kata, aduh, karut betul. Betul-betul karut lapas ni kita dah. Memang betul-betul karut. Memang bermasalah. Ahli-ahli parlimen pun setiap hujah-hujah hak yang dibawa. Tak, memang tak pernah. Memang kita tak nampak kejayaan hujah-hujah yang membina, yang dapat bantu rakyat, yang dapat selesaikan masalah rakyat. Tak ada pun. Jadi betul-betul aku, dia macam aku cakap betul-betul puak PAS ni tak boleh pakai. Sekejap.